Selamat sejahtera, nama saya Hawan Lee dari 5SD. Hari ini, tajuk yang saya ingin membentangkan ialah membina kemakmuran negara. Pertama, saya ingin membentangkan tentang penyataan masalah. Dasar ekonomi baru bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dengan memberi peluang kepada rakyat berbilang bangsa untuk menikmati kemakmuran negara dengan lebih adil dan saksama. Buktikan pelaksanaan DEB mampu menyusun semula masyarakat dalam negara kita. Objektif kajian. Pada akhir kajian saya dapat menjelaskan latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru, menerangkan strategi dasar ekonomi baru, menyenaraikan pelaksanaan dasar ekonomi baru dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di dalam negara kita. Menghuraikan kesan kepada negara sekiranya jurang ekonomi tersebut tidak diatasi. Akhir sekali memberikan kepentingan DEB dalam proses pembangunan negara. Antara kaedah kajian saya ialah buku. Saya telah menggunakan buku teks sejarah tingkatan 5 bab 8 muka surat 164 hingga 187 bagi mendapatkan maklumat tentang kajian kes yang saya laksanakan. Selain itu, saya juga telah menggunakan buku modul Hoptics untuk memperoleh maklumat berkaitan kajian saya. Kedua ialah internet. Saya juga telah melayari internet berkaitan maklumat-maklumat yang dikehendaki untuk menyelesaikan kajian kes yang saya sedang laksanakan. Contoh kaedah kajian saya ialah kaedah kajian perpustakaan, kaedah pemerhatian dan kaedah media. Dapatan kajian, objektif pertama, menjelaskan latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru. Pembentukan dasar ekonomi dibentuk oleh Majlis Perundingan Negara. Ia ditubuhkan pada bulan Januari 1970. Mapan dianggotai oleh berbagai lapisan masyarakat. Ia ditubuhkan bagi mengadakan garis panduan untuk kerjasama antara kaum dan integrasi nasional. Dasar ekonomi baru dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun sebagai rancangan pembangunan ekonomi negara. Ia dilaksanakan bertujuan bagi memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum. Objektif kedua, menerangkan strategi dasar ekonomi baru. Antara strategi dasar ekonomi baru ialah membasmi kemiskinan iaitu dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa menyerah kaum. Selain itu, menyusun semula masyarakat. Ia dilakukan bagi mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Akhir sekali, memberi peluang rakyat menikmati kemakmuran dengan lebih adil dan saksama. Dengan cara ini, kita dapat mengurang jurang sosioekonomi antara bumi putera, sekaligus dapat mengurang jurang sosial desa dan bandar. Objektif ketiga, menyenaraikan pelaksanaan dasar ekonomi baru dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di dalam negara kita. Pelaksanaan dasar ekonomi baru dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara kita dengan cara meningkatkan taraf hidup rakyat. Ia melibatkan penduduk di luar bandar dan di bandar. Untuk penduduk di luar bandar, tumpuan yang diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, nelayan dan buruh. Usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar. Antara program yang dilakukan ialah khidmat nasihat, penerokaan tanah baru dan pemasaran. Untuk penduduk di bandar pula, kerajaan akan membantu mengusahakan berbagai jenis perindustrian dan pekerjaan yang mampu membuka banyak peluang pekerjaan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan makanan tambahan kepada kanak-kanak. Selain itu, melaksanakan rancangan buku hijau, ia dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Husin pada 20 Disember 1974 tahun. Maklumat rancangan ini adalah untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Ia juga dilaksanakan bagi mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, penternakan dan sebagainya. Seterusnya, peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan Pembangunan Tanah
Penduduk luar bandar yang miskin dipindah ke kawasan feodal yang baru dibangunkan. Mereka akan diberikan tanah seluas 10 ekar untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Feodal juga akan menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri seperti menerapkan pembukaan tanah baru untuk pertanian, di samping itu menjalankan program pembangunan wilayah. Ia ditubuhkan pada tahun 1971 dan peperanan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar Melayu. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baru dan kawasan perindustrian di Bandar Tun Husinuddin Cheras dan Bandar Baru Udas Kudai. Akhir sekali, memberikan pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Bagi pendidikan menengah atas, ia dibahagikan kepada dua jurusan iaitu akademik dan vokasional. Contoh universiti yang mempunyai bidang kemahiran ini ialah Maktab Penguruan Teknik dan Universiti Teknologi Malaysia. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendidikan melalui kemahiran yang dimiliki. Objektif 4. Menghuraikan kesan kepada negara sekiranya jurang ekonomi tersebut tidak diatasi. Kesan kepada negara sekiranya jurang ekonomi tersebut tidak diatasi ialah berlaku pembangunan yang tidak seimbang. Hal ini demikian kerana berbagai kemudahan yang hanya dihikmati oleh sekumpulan tertentu. Contohnya infrastruktur dan pendidikan di sekolah. Selain itu, pengagihan kekayaan negara yang tidak seimbang. Hal ini boleh menyebabkan perselisihan faham antara kaum sekaligus dapat menjejaskan perpaduan di negara kita. Seterusnya, ketidaksamaan pendapatan antara penduduk. Ini mengakibatkan peningkatan kadar kemiskinan dan menyebabkan taraf hidup masyarakat terjejas. Di samping itu, membawa masalah sosial dan perlainan antara wilayah dan etnik. Dengan hal yang demikian, kemunculan intensiti ekonomi berdasarkan kaum dan wilayah akan terwujud sekaligus dapat mencetuskan kerusuhan kaum. Akhir sekali, mengancam kestabilan politik negara. Ia juga akan menyebabkan campur tangan parti politik dari pelbagai kaum. Keamanan negara akan terus terancam sekiranya perkara ini berterusan. Objektif kelima, mengenal pasti kepentingan DEP dalam proses pembangunan negara. Kepentingan DEP dalam proses pembangunan negara ialah dapat memeliharakan kestabilan dan mewujudkan keamanan negara. Selain itu, dapat mengelakkan rasa tidak puas hati antara kaum serta mengakhirkan kekayaan negara secara adil. Seterusnya, menjaga kepentingan setiap kaum dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Di samping itu, dapat membantu golongan miskin dalam masa yang sama membolehkan bumi putera bersaing dalam perdagangan. Akhir sekali, kita dapat menyeimbangkan komposisi golongan profesional dan mengatasi isu sosioekonomi yang wujud antara kaum. Simpulan dan cadangan. Pelaksanaan dasar ekonomi baru telah memberikan banyak pengalaman dan menjadi bukti bahawa negara Malaysia mempunyai sejarah dan telah berjaya mengukuhkan asas ekonomi negara. Selain itu, terdapat beberapa kejayaan yang dapat dilihasi hasil daripada pelaksanaan DEP seperti penurunan kadar kemiskinan, peningkatan taraf pendidikan serta pengurangan jurang pendapatan antara kaum yang akhirnya membawa kepada peningkatan taraf hidup rakyat secara keseluruhan. Namun masih ada beberapa kepinjaan daripada pelaksanaan DEP ini. Oleh itu, penambahan perbaikan boleh dilakukan bagi memantapkan lagi kemajuan ekonomi negara Malaysia terutamanya pada zaman pandemik ini. Rakyat juga perlu mengambil iktibar daripada pelaksanaan DEP ini kerana usaha memajukan ekonomi negara bukan sahaja usaha yang gigih daripada kerajaan dan kaki tangannya, malah ianya memerlukan
perubahan sikap tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Usaha yang jitu juga bakal diperlukan selepas Perintah Kawalan Pergerakan berakhir bagi meningkatkan kembali ekonomi negara. Antara rujukan kajian saya ialah buku. Seperti contoh, Dr. Muhammad bin Samuddin, Dr. Azharuddin bin Muhammad Dali, Rizan bin Hassan dan Ishak bin Saido 2020, buku teks tingkatan Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Hanita Ahmad dan Muruh Gaya Subramaniam 2021, buku Hopstick Sejarah Kes SLM tingkatan 4 dan 5 Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedua ialah internet. Contoh seperti di bawah ialah internet yang saya untuk mencari maklumat tentang kajian saya. Akhirnya, contoh lampiran. Sekian, terima kasih.